Assalamualaikum, saya Anisha Mimi. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang satu artikel menarik iaitu Pulau Pangkor akan menjadi destinasi bebas COVID-19 yang seterusnya. Sejak Mac tahun lalu, sektor industri pelancongan negara telah mengalami satu kerugian besar yang dianggarkan mencecah sebanyak RM45 bilion susulan daripada pandemik COVID-19. Menurut Datuk Dr. Amar iaitu Pengarah Kanan Tourism Malaysia, punca kerugian ini disebabkan oleh penutupan sepadan negeri dan negara ekoran daripada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Okay, back to our issue. Saya ingin kongsikan kepada anda semua tentang satu artikel daripada Tourism Malaysia sendiri yang bertarikh 25 Julai 2021 yang bertajuk Pulau Pangkor akan menjadi destinasi bebas COVID-19 yang seterusnya. Based on the tajuk, kita dah boleh agak yang Pulau Pangkor ni akan dibuka untuk melancong. Isu ini dipertengahkan memandangkan Pulau Langkawi telah dibuka untuk para pelancong pada fasa 1. Jadi, Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ataupun MOTAK akan target Pulau Pangkor pula sebagai destinasi pelancongan bebas COVID-19. Oleh itu, untuk capai keseluruhan imuniti di pulau tersebut, MOTAK telah bekerjasama dengan Tourism Malaysia untuk memberi galakan kepada penduduk bagi melengkapkan status vaksin masing-masing. Datuk Seri Hajah Nancy percaya pencapaian keseluruhan imuniti di Pulau Pangkor akan komplit pada awal September. Oleh itu, MOTAK telah melancarkan satu kempen iaitu Rindu Melancong, Jom Vaksin Dulu. Kempen itu dijalankan untuk menggalakkan penduduk tempatan untuk mendapatkan vaksin supaya mereka dapat melakukan perjalanan dengan selamat. Hal ini membolehkan industri pelancongan Pulau Pangkor dibuka untuk orang ramai yang telah melengkapkan vaksin sekaligus memulihkan sektor industri pelancongan di Pulau Pangkor, Perak. So, sudah tentunya akan wujud kesan positif dan juga kesan negatif ekoran daripada pembukaan sektor industri pelancongan di Pulau Pangkor. Jadi saya serahkan kepada Atika Nazirah bagi mengupas isu tersebut. Okey, terima kasih kepada Anisha Mimi. Jadi sekarang saya akan mengupas tentang impak positif yang akan berlaku berkaitan dengan isu Pulau Pangkor yang akan disetkan sebagai destinasi bebas COVID-19. Seperti yang kita ketahui, industri pelancongan telah memberi sumbangan yang ketara kepada ekonomi negara sejak pengenalan program transformasi negara NTP. Jadi, apabila adanya satu inisiatif sebegini, maka pendapatan industri pelancongan di Pulau Pangkor akan maju sekaligus meningkatkan sektor ekonomi negara. Peningkatan pendapatan bukan sahaja berlaku kepada pemilik resort, malah peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan di pulau tersebut akan mendapat manfaat. Selain itu, peluang pekerjaan juga akan bertambah apabila sektor pelancongan semakin maju. Hal ini kerana bagi melancarkan pengurusan di sesuatu tempat pelancongan, perkhidmatan seperti pengurusan tetamu, pengendalian makanan serta pengurusan hotel amat memerlukan tenaga kerja yang ramai. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kadar pengangguran dalam kalangan masyarakat akan dapat dikurangkan. Seterusnya, demi menjaga kesihatan semua pelancong, pihak pengurusan lokasi akan memastikan hanya individu yang lengkap divaksinasi akan dibenarkan masuk serta rakyat di Pulau Pangkor juga mesti mendapatkan vaksinasi lengkap. Okey, jadi isu penularan wabak COVID-19 akan dapat dikurangkan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekarang mari kita beralih kepada kesan negatif. Silakan Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah binti Abdul Qadir akan meneruskan pembentangan kawan saya Atika Nazirah mengenai kesan negatif apabila Pulau Pangkor telah dibenarkan menjadi tempat pelancongan bebas COVID-19. Okey, kesan negatif yang pertama adalah kesihatan akan terjejas. Walaupun pihak kerajaan akan mengumumkan Pulau Pangkor ini salah satu pelancongan yang bebas dari COVID-19, perkara ini tidak memberi jaminan kepada pelancong untuk mereka terus selamat daripada terkena jangkitan wabak COVID-19. Risiko untuk mereka terkena penyakit COVID-19 ini tinggi apabila terlalu ramai pelancong sehingga mengabaikan arahan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.
Walaupun mereka telah lengkap vaksinasi, tetapi peluang untuk mereka mendapatkan penyakit COVID-19 ini tetap ada kerana vaksinasi ini memainkan peranan sebagai menjaga ketahanan imunisasi badan dan bukan menghalang badan daripada terkena jangkitan COVID-19 ini. Oleh itu, perkara ini dapat membahayakan kesihatan, malah boleh membawa maut jika terdapat ramai pelancong tidak menjaga SOP sewaktu bercuti di Pulau Pangkor ini. Kedua, kadar jenayah akan meningkat. Kes-kes jenayah akan meningkat akibat daripada kedatangan pelancong-pelancong asing. Hal ini dikatakan demikian kerana pusat hiburan, pusat membeli belah dan kedai cenderamata akan dibuka dengan banyak demi menjayakan sektor pelancongan di Pulau Pangkor ini. Yang telah sekian lama ditutup akibat Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Akibat PKP ini juga ramai masyarakat akan mengambil langkah cepat untuk menjara kehidupan mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti jenayah seperti merompak, curi, membunuh dan meragut mangsa-mangsa sama ada dalam kalangan peniaga atau dalam kalangan pelancong dari luar. Tambahan pula, apabila aktiviti pelancongan Pulau Pangkor telah dibenarkan, penjenayah ini akan menjadikan pelancong-pelancong di Pulau Pangkor ini sasaran untuk mereka mendapatkan keuntungan. Oleh itu, perkara ini secara tidak langsung akan menyebabkan kadar jenayah di negara kita akan meningkat daripada pengembangan sektor pelancongan di Pulau Pangkor ini. Kesan negatif yang ketiga adalah berlaku perubahan landscape. Okey, bagi menarik perhatian pelancong kembali, pihak berkuasa juga akan memainkan peranan untuk melakukan strategi seperti membina resort yang lebih unik dan membuat kolam untuk keselesaan pelancong. Kemudahan jalan raya juga salah satu strategi untuk memudahkan para pelancong meneroka tempat-tempat yang menarik di Pulau Pangkor ini. Perkara ini menjadi faktor untuk pokok-pokok lebih banyak ditebang untuk dijadikan kemudahan infrastruktur kepada para pelancong. Hal ini akan menyebabkan berlakunya perubahan landscape serta habitat flora dan fauna juga musnah kerana diteroka untuk pembangunan resort dan sebagainya. Keseluruhannya, apa yang boleh saya simpulkan adalah pelancongan merupakan industri perkhidmatan utama yang mana sangat membantu dalam memajukan ekonomi kerana ia mendatangkan keuntungan besar di Malaysia. Namun, pandemik COVID-19 telah memberikan satu impak yang besar kepada industri pelancongan yang menyebabkan penurunan permintaan di kalangan pelancong. Sehubungan dengan itu, sebagai rakyat prihatin, kita mesti menyokong kempen vaksin untuk memulihkan industri pelancongan negara kita. Jom kita ramai-ramai melengkapkan status vaksin kita dan dah boleh melancong. Sekian, terima kasih. Bye.